Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ucapkan pada para penonton peminat setia Motivasi Pagi, pada ibu-ibu, bapa-bapa yang mungkin agak sibuk sekarang ini untuk mungkin keluar pergi bekerja ataupun nak hantar anak ke sekolah. Jadi berbincang tentang bekerja ni, apa yang saya nak bincangkan hari ini ialah tentang tajuk personality. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan yang memang penonton setia Motivasi Pagi pernah melihat saya berbicara tentang personality. Apa maksudnya personality itu? Dan mungkin saya nak imbas kembali, secara umumnya ada banyak jenis personality manusia ini. Dan antaranya ialah yang bersifat personality yang bersifat extrovert dan juga personality yang bersifat introvert. Jadi inilah lumrahnya manusia, ya. Dan sebagai contoh, kalau yang extrovert itu mungkin saya nak imbas juga kembali, sebab ada di antara yang akan kami bincangkan hari ini mungkin agak payah sikit untuk difahami, tetapi kami cuba mudahkan. Extrovert ini maksudnya ialah orang yang peramah, yakin pada diri sendiri, mudah mesra dan tidak terlalu bergantung sangat pada orang lain. Sementara yang introvert ini, dia lebih pasif, dia lebih menyendiri kadang-kadang, dan dia suka buat keputusan itu dengan sendirinya. Jadi ini antara ciri-ciri sebahagian kecil daripada personality itu. Jadi apa yang saya dan dua yang lain akan bincangkan ialah tentang mengenali personality dalam organisasi. Jadi kalau tak kiralah organisasi ini di sekolah, di pejabat, walaupun dalam syarikat yang kecil, itu semua melibatkan organisasi. Malah saya sendiri di sini pun melibatkan satu organisasi, di mana saya di sini mungkin bertindak sebagai seorang ketua, dan yang dua lagi ahli ini membantu saya dalam menjayakan rancangan ini dengan sebaik mungkin. Ini juga kita katakan organisasi. Baik, bagaimana kita nak kenal dengan personality seseorang itu dalam sesebuah organisasi? Mungkin apa yang saya nak bincangkan hari ini ialah untuk berkongsi, ya, Nurisa dengan Khairul. Kita nak berkongsi dengan para penonton semua. Mungkin di rumah pun organisasi juga, suami ketua atau mungkin isteri ketua, ya. Itu yang ada king control. Jadi kita nak tahu personality itu. Yang pertama kita kata ialah personality type A, orang yang dikatakan mengetuai sesuatu organisasi itu. Dan kadang-kala ya, saya tidak katakan sepanjang masa. Kadang-kala personality type A, ya, Nurisa, dalam satu-satu organisasi itu ialah orang yang dikatakan suka kepada perubahan, ya. Suka kepada perubahan, maksudnya di sini ialah dia tidak suka kepada pekerjaan yang rutin. Dia tidak suka pada pekerjaan yang rutin, dan apa yang dibuat kebanyakannya mengikut pandangan dia, mengikut persepsi dia, dan boleh mengambil keputusan ataupun boleh buat keputusan sendiri berdasarkan rasional yang ada dalam diri dia. Dan orang begini adalah orang yang jenisnya ialah kalau saya nak sebut dalam bahasa Inggeris ialah direct to the point. Ya, dia tidak ada bunga-bunga. Kita ni kadang-kadang bila bercakap bunga-bunga, ya, dan ada orang ni kalau bercakap dia terus saja. Kenapa tak buat lagi kerja tu? Ini katakan maksudnya direct to the point. Ataupun boleh saya jumpa awak hari ni. Ada orang yang kadang-kadang dia cakap ni berlapik sikit, ya. Hari ni kena makan awal sebab hari ni kita saya ada hal sikit dengan encik sekian-sekian. Jadi ini yang dikatakan cara orang itu berurusan dengan orang di bawahnya. Ya, kalau saya orang yang jenis A, saya akan bagi tahu Khairul, saya kata, Khairul, hari ini kita akan ada mesyuarat, kita nak bincang tentang bisnes A, bisnes B dan sebagainya. Itu orang jenis A, ya. Dan ini sebagai ketua. Dia orang yang jenis B pula ialah orang yang lebih bersosial, atau dalam bahasa Inggerisnya ialah desocializer. Ya, kalau bagi makcik-makcik yang mungkin tak faham bahasa Inggeris, belajarlah cakap bahasa Inggeris. Socializer, orang yang suka bersosial. Orang yang begini adalah orangnya yang suka membantu orang lain, suka menyokong orang lain, dan dia sentiasa diminati oleh orang lain. Diminati maksudnya ialah kalau seseorang ada masalah, kalau katakan saya ada masalah, saya akan berjumpa dengan Nurisa. Kenapa saya nak jumpa Nurisa? Kerana Nurisa ada ciri-ciri desocializer, ataupun orang yang suka membantu, orang yang suka memberi sokongan daripada aspek sosial dan juga emosi. Dan orang yang begini kadang-kadang dia sensitif.
Walaupun dia suka bantu orang lain, tetapi dia ni sensitif. Kenapa sensitif? Kerana dia suka bantu orang lain dan dia juga mengharapkan orang sentiasa memberi perhatian pada diri dia. Jadi kalau katakan Nurisa ni orangnya disocializer, tetapi kadang-kadang saya kadang-kadang abaikan. Jadi ini boleh menyebabkan siapa saja yang dikatakan disocializer tu berasa berkecil hati. Doktor ada sebut dua jenis yang utama, iaitu yang suka perubahan, yang suka bersosial. Jadi dia mungkin memberi tekanan kepada orang bawahan. Antara dua-dua jenis personality pada pemimpin ini, yang mana satu yang lebih memberi tekanan? Saya rasa kalau saya, yang A ni rasa memberi lebih tekanan kepada saya. Memang dalam satu-satu organisasi ada orang yang perlu beri tekanan. Kerana kalau tak ada tekanan, pekerjaan tidak akan siap. Macam kalau pelajar tak ada tekanan daripada pensyarah tentang ujian dan exam, dia tak akan baca buku. Disebabkan ada exam tekanan tu, dia akan baca buku. Jadi sama juga dalam organisasi, ya. Sama juga dalam organisasi, bila kita kata Nurisa kata tadi, dia akan tertekan dengan type A. Jadi pada saya type A perlu ada. Kerana type A ini yang akan memastikan keberkesanan dalam satu-satu organisasi itu. Kalau tidak ada orang yang memberi tekanan, tidak ada orang yang akan buat kerja itu dengan sesempurna yang boleh, ataupun secantik yang boleh, semolek yang boleh, ya. Jadi kita baru cerita dua, ada dua lagi Nurisa, ya. Kalau nak soal tu tunggu dua lagi nanti. Kita tengok apa akan jadi pada dua lagi. Jadi kita akan sambung tentang apakah personality lain yang kita boleh kenal pasti dalam satu-satu organisasi. Dan kita berjumpa semula selepas ini. Dan dia dikatakan orang yang kita kata jenis yang dikatakan begitu teliti. Kalau dengan kata lain cerewet lah. Ya, senang cerita kan, cerewet. Cerewet daripada aspek cerewet tentang apa yang perlu diberikan, cerewet tentang hasil kerja dia mestilah hasil yang baik, cerewet tentang maklumat yang didapati mestilah maklumat yang betul, tepat, dan cerewet daripada aspek apa saja yang dibuat ikut peraturan. Tetapi kadang-kadang bila dah terlalu cerewet boleh menimbulkan tekanan juga. Sebab kadang-kadang orang yang jenis personality type C ni, orang yang kalau dalam bahasa Inggerisnya the detail, ya, orang yang begitu buat sesuatu secara mendalam, secara bersungguh-sungguh, ya. Dan bila kalau dalam satu-satu organisasi ada orang seperti ini, dan ada juga orang yang suka bersosial, tidak perlu sangat kepada ikut peraturan, ini boleh menimbulkan kadang-kadang tekanan. Dan ini boleh menyebabkan organisasi itu kadang-kadang terumbang-ambing, goyang, ya. Kalau kapal tu dah tenggelam lah, ya. Tapi disebabkan di sini sekarang manusia ini tidak semuanya sama. Walaupun kita kata hati itu ada, tetapi hati itu jenis yang lain-lain. Kalaulah kita kata hati itu boleh diwarnakan, kita semua ni hati kita warna beza-beza. Satu masa warna pelangi ada, satu masa merah saja kalau marah, satu masa bila tenang tu dia biru saja semua. Tapi disebabkan kita ini, kita katakan kalau ikut fitrah manusia, hati itu bergantung kepada bagaimana didikan kita, bagaimana asuhan kita waktu kecil, dan apakah persekitaran yang kita ada. Jadi berbalik dalam organisasi, itu jenis C. Maksudnya jenis orang yang begitu boleh menjayakan. Kalau nak buat kertas kerja, dialah orangnya yang kita cari. Ini maksudnya jenis C, ya. Kemudian yang keempat pula kita kata ialah jenis type D, ataupun jenis yang dikatakan bila kita ada masalah, orang ini yang patut kita cari. Baik, jenis type D tidak suka pada perubahan. Dia suka kepada yang rutin. Kalau kita tengok jenis A yang merupakan seorang ketua tadi, dia suka perubahan. Kenapa dia suka pada perubahan? Kerana dia nak menjadikan organisasinya satu organisasi yang berjaya, satu organisasi yang unik daripada yang lain. Tetapi kalau orang jenis D ni, dia tak suka pada perubahan. Dia suka pada rutin, maksudnya ialah apa sahaja kerja yang diberikan pada dia, tip-top, dia akan selesaikan. Kalau adalah anugerah dapat cemerlang ataupun emas, orang ini yang akan didapat. Kalau katakan saya kata Khairul, ya, dia orang jenis type D. Jadi kalau saya ada masalah, nak katakan nak cari bahan A, saya akan cari Khairul. Dan Khairul sehendak-hendaknya, seboleh-bolehnya, dia akan dapatkan juga bahan A untuk saya. Jadi inilah orangnya yang katakan, yang dikatakan
merupakan orang yang kita akan cari bila kita mahukan sesuatu. Kerana kalau kita cari orang B, mungkin dia lebih sifatnya lebih suka bersosial, lebih suka bantu orang lain. Dia mungkin akan kata, pergi kat sini, cari. Pergi kat situ, pergi kat sini, cari. Mungkin daripada aspek membantu, daripada aspek emosi, membantu daripada aspek ketenangan. Baik, orang jenis D ni juga selalunya ialah orang yang konsisten dalam kerja. Selalu konsisten dalam kerjanya, dan mereka ini dikatakan datang kerja pun tepat pada waktunya. Ini orang yang jenis type D. Kalau nak dikatakan pintu tu dibuka tu, orang jenis D lah orang ni, ya. Orang yang dikatakan menjadi punca sumber rujukan orang lain yang mahu menyelesaikan masalahnya dalam satu-satu organisasi. Doktor, saya ada satu soalan. Contohnya sekarang ni, setelah kita dapat kenal pasti seseorang itu punya type D, contohnya dia tidak sukakan perubahan. Bolehkah agak-agaknya personality ini diubah kepada type A yang sukakan perubahan? Okey, kalau kita kata personality type D, tadi saya ambil Khairul sebagai type D kan. Sekarang saya sebagai type A, saya nak pastikan saya nak ubah Khairul ini sebab Khairul sebagai orang yang type D adalah orang yang mampu selesaikan masalah tentang ataupun apa yang saya nak, Khairul akan berjaya buat. Jadi masalahnya sekarang ialah saya nak pastikan bahawa setiap perubahan itu Khairul akan setuju. Jadi saya sebagai ketua atau saya sebagai orang yang mempunyai personality type A boleh mengubah Khairul. Kalau saya tidak boleh mengubah Khairul, saya akan cari orang yang boleh mengubah Khairul. Contohnya Nurisa type B. Jadi saya akan minta jasa baik Nurisa untuk bersembang-sembang dengan Khairul, bagi tahulah dekat dia, hing-hing, cubalah berubah sikit. Jadi orang kata tak adalah, orang kata kalau nak cari apa, cari Khairul. Jadi seolah-olah sekarang kita kata kita nak cuba ubah personality Khairul supaya jadi yang lebih baik lagi. Bukan tak dikatakan type D itu tidak baik, tapi kita nak mantapkan lagi organisasi itu. Jadi daripada orang yang boleh selesaikan masalah, sekarang dia dah suka pada perubahan. Bayangkan, orang yang inilah orang yang saya cari untuk selesaikan masalah saya dalam organisasi. Bila saya berjaya ubah persepsi dia, okeylah, aku boleh berubah. Bayangkan betapa mantapnya nanti satu-satu organisasi itu. Mungkin Nurisa ni dah tak sabar nak tanya saya, tapi kita sambung selepas ini. Tentang mengenali personality dalam organisasi, mungkin tadi tuan-tuan dan puan-puan semua telah mendengar, kalau dikatakan dah nak mula melangkahkan kaki keluar untuk naik kereta pergi bekerja, silakan. Kerana saya rasa empat tadi dah dengar. Tapi untuk slot yang mungkin yang akhir ni, yang kami nak buat rumusan ialah apa sebenarnya personality dalam organisasi itu. Sebelum ni tadi Nurisa ni memang dah nak bertanya sangat. Apa soalannya Nurisa? Okey doktor, sebagai seorang pemimpin yang baik dan berkarisma, kemungkinan pemimpin tersebut memerlukan kriteria-kriteria tertentu. Adakah kesemua kriteria ini penting sebagai seorang pemimpin yang baik dan berkarisma? Okey, saya cerita ni pasal personality dalam organisasi. Nurisa tanya tentang apakah dia kriteria pemimpin yang berkesan. Okey, dan dalam satu-satu organisasi kita perlu pemimpin yang baik. Jadi apa kriteria yang perlu ada? Kalau tadi saya kata saya nak rumuskan dalam satu-satu organisasi, sebelum jawab soalan ni, dalam satu-satu organisasi itu personality manusia ini berbeza. Jadi kalau kita ada empat personality ini, dia boleh digabung jalinkan. Kalau buat kuih itu semua kena ada lah. Dia boleh digabung jalinkan untuk jadikan sesebuah organisasi itu sesebuah organisasi yang berjalan dengan lancar. Kalau sekolah, berjalan dengan lancar. Kalau universiti, berjalan dengan lancar. Kalau dalam kelas, berjalan dengan lancar. Jadi kesemua proses mentadbir, mengurus dan sebagainya memerlukan keempat personality itu tadi. Baik, soalan Nurisa tadi ya, kalau dikatakan pemimpin yang baik, kalau dia jenis type A saja ada dalam diri dia, dia menjadi seorang yang dikatakan the leader, iaitu orang yang berterus terang. Apa yang dia mahukan pada orang di bawahnya, dia akan cakap terus terang. Tak ada bunga-bunga, tak ada lapik-lapik.
ya, dan suaranya mungkin ada ketegasan, tetapi pada saya dalam ketegasan itu ada kelembutan. Jadi mungkin bagi ketua-ketua yang terlalu tegas sangat, boleh juga diambil personality jenis yang kedua, iaitu jenis yang lebih suka bersosial sedikit, ya, kalau pergi minum turun bawah sama-sama. Kadang-kadang ada juga ketua yang tak nak turun bawah sama-sama dengan orang di bawahnya, tapi mungkin tak ada masa, ataupun mungkin dah minum di rumah dan sebagainya. Kita tak boleh nak memberi kesimpulan di sini, ya. Tapi pada saya, untuk jadi pemimpin yang baik, bukan sahaja ada ketegasan, tetapi boleh juga bersosialisasi. Dalam masa yang sama, dia juga perlulah ada sikap mahukan sesuatu itu secara detail. Contohnya kalau nak pergi mesyuarat di mana-mana, dia yang akan dipersoalkan dalam organisasi, bukan ahli di bawahnya. Dan untuk dapatkan maklumat untuk menjawab persoalan tentang organisasi, dia perlu dapatkan maklumat daripada bahagian-bahagian yang tertentu. Kalau dalam satu-satu organisasi, dia ada banyak jabatan-jabatan tersendiri, dan bila orang soal dia tentang jabatan A, kalau orang dari jabatan A, contohnya Khairul, tak bagi maklumat, macam mana dia nak jawab? Nganga-nganga saja mulut. Jadi orang akan kata, organisasi apa ini? Jadi perlu ada yang ketiga juga, dan perlu ada juga yang keempat, iaitu, tapi yang keempat ini selalunya ialah seorang pemimpin itu dia suka perubahan. Harapannya seorang pemimpin perlu suka perubahan. Pemimpin yang tak suka kepada perubahan, bagaimana dia nak jadi satu organisasi yang dinamik? Ya, kalau dah Malaysia boleh, organisasi itu pun boleh. Kalau nak jadi boleh, mestilah sentiasa berubah. Macam air laut, kan? Betul, Nurisa? Betul. Jadi ini yang dikatakan pemimpin yang baik. Jadi maksudnya dalam, katakan kalau nak jadi pemimpin yang baik itu, bukan sahaja setakat dia mempunyai personality type A, dia seharusnya mempunyai juga kandungan-kandungan yang ada dalam personality jenis B, C dan juga D. Kalau nak buat satu-satu bidang pekerjaan, personality A mungkin yang suka berubah ini digandingkan dengan orang yang personality B, suka bersosial. Ya, ni kenapa ni serius sangat lah tuan ni, gitu, makan tuan, makan. Kena ada orang yang personality type B, barulah keadaan tenang, keadaan ceria. Kalau saya A sebagai ketua, Khairul pun A, dengan dia D, mana mampu organisasi itu nak bergerak langkah maju ke hadapan. Jadi kesemua ini perlu ada. Doktor, saya nak tanya, timbul pula keraguan bagi diri saya. Doktor mengatakan yang sebuah organisasi itu memerlukan empat jenis personality supaya ia mampu ataupun boleh menjadi sebuah organisasi yang berjaya. Jadi apa kata jika sebuah organisasi itu hanya ada 3 jenis personality, iaitu type A, type B, type C? Adakah organisasi ini mampu menjadi sebuah organisasi yang berjaya? Sebelum saya jawab, saya pasti Khairul pun pernah bekerja. Ya, saya. Nurisa pun pernah bekerja. Jadi mungkin saya minta Khairul jawab dulu lah. Dia soal saya soal balik. Okey. Dalam organisasi masa Khairul bekerja dulu, kalau diimbas kembali, rewind balik dalam minda tu, ada tak dalam satu-satu organisasi tempat Khairul bekerja itu ada ABC saja, D tak ada? Ingat balik tu. Kalau buka ujian, jawab je. Okey. Kalau tengok pada pengalaman saya yang lepas lah, ada juga yang tidak mempunyai personality D, iaitu mereka ini tidak sukakan perubahan. Apa-apa yang dicadangkan oleh pihak orang lain tidak ada setuju dengan mereka. Jadi mana Khairul tahu? Mungkin dia kata ya, tapi belakang apa tu berubah. Ada juga orang yang macam tu, kita tak pasti, ya. Jadi untuk jawab soalan itu, mungkin apa yang saya boleh katakan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan di rumah juga boleh buat andaian sendiri, boleh berdebatkan sendiri. Sebab apa yang kami maklumkan ini daripada segi kemahiran kami, daripada segi pengetahuan kami, dan juga daripada segi pengalaman kami dalam satu-satu organisasi itu. Sebab manusia ini kadang-kadang ada juga yang dikatakan apa yang ditampilkan di halayak ramai itu bukan sikap dia yang sebenar. Kemungkinan dia tidak suka pada perubahan, tetapi disebabkan kehadiran ketua, dia terpaksa akur. Boleh belakang, tak boleh. Ada juga yang begitu. Tapi harapan kita ialah kalau dalam satu-satu organisasi itu seelok-eloknya, semahu-mahunya, keempat-empat personality ini memang ada. Bukan saya katakan saya nak ada, kan tidak.
keempat ini memang ada. Ada yang memang tegas dalam kerja dia, ada yang memang tak suka perubahan, ada yang suka bersosial. Walaupun dia bersosial, tetapi kerjanya pasti siap. Walaupun kita katakan dia ini banyak kerja, tetapi dia ceria. Jadi apa yang saya mungkin boleh buat rumusan di sini adalah organisasi yang berjaya bukan sahaja memerlukan ketua, tetapi memerlukan orang-orang di bawahnya. Dan yang kita pasti, orang-orang yang di bawahnya adalah mereka yang terdiri daripada personaliti yang berbeza. Macam kami 3 orang ini, personaliti kami berbeza, tetapi kami berjaya jadikan program ini, program bagi tajuk hari ini, satu yang mungkin boleh memberi kefahaman pada tuan-tuan dan perempuan. Dan itu yang kita nak bincangkan hari ini, ya Khairul dengan Nurisa. Dan kami harap apa yang kami sampaikan ini dapat dimanfaatkan bersama. Untuk itu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.